Bab ke-21, muka surat 381. Bab bersembahyang dengan melapik sejadah kecil. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad daripada Maimunah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang dengan melapik khumrah, yakni sejadah kecil. Bab ke-22 bersembahyang di atas tilam. Anas bin Malik bersembahyang di atas tilamnya. Anas berkata, kami selalu bersembahyang bersama Nabi SAW dalam keadaan ada di antara kami orang yang bersujud di atas kain yang dipakainya, yakni kain yang dipakainya sendiri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, sesungguhnya beliau menceritakan, katanya, aku tidur di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan kakiku berada di sebelah kiblatnya, yakni melintang di tempat sujudnya. Baginda SAW akan mengisyaratkan kepadaku, yakni dengan menyentuh kakiku apabila hendak sujud. Maka aku melipatkan kedua belah kakiku. Apabila baginda SAW bangun, aku menghulurkan semula kakiku. Aisyah berkata, rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampu. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang di atas tilam isterinya dalam keadaan dia terlintang di antara baginda dan kiblatnya, yakni tempat sujudnya, seperti terlintangnya jenazah, yakni orang yang mati, yakni apabila disembahyangkan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Urwah bahawa Rasulullah SAW bersembahyang dalam keadaan Aisyah terlintang di antara baginda dan kiblatnya di atas tilam yang mereka berdua tidur. Bab ke-23, bab sujud di atas kain pada ketika sangat panas. Hasan Al-Basri berkata, para sahabat bersujud di atas serban dan songkok, sementara kedua tangan mereka pula berada di dalam lengan baju mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, kami selalu bersembahyang bersama Nabi SAW. Di kalangan kami ada yang meletakkan hujung kain yang dipakainya di tempat sujud kerana terlalu panas yang di tempat sujud itu. Itulah 2-3 bab yang kita baca saat ini. Bab yang pertama dan yang ketiga hanya satu saja ada hadis ni. Babus salah alal khumrah. Bab ke-21 tu bab bersembahyang dengan melapik sejadah kecil. Yang dimaksudkan dengan khumrah itu seperti baru ni pun kita sudah bincang dah, iaitu sejadah kecil. Sejadah kecil kadar boleh muat muka sahaja. Ada sekarang ni, ada jual. Dulu tak ada. Sekarang ni ada jual. Jadi bila orang guna begitu, jangan berasa pelik. Jangan berasa pelik. Sebenarnya ada asasnya, iaitu Nabi SAW sendiri menggunakan pelapik yang seperti ini, orang panggil khumrah. Sama ada yang muat untuk mukanya saja, untuk dahinya, bahagian muka, atau muka dan kedua belah tangan, boleh letak lagi lah. Itulah yang dikatakan khumrah. Kalau yang besar tu muat satu orang, satu tubuh, diri dan sujud pun kena di atas tu belakang, kita panggil sejadah kan. Kita panggil sejadah. Atau dalam istilah hadis yang sahih ni dipanggil hasir. Hasir, yakni tikar. Tikar tu maksudnya yang muat satu orang. Muat satu orang, sekurang-kurangnya lah. Mungkin tikar kalau besar boleh muat beberapa orang. Itu pun termasuk di dalam
hasir. Serupa dengan hak dulu juga. Dulu bab ke dia. Bab bersembahyang di atas hasir, tikar yang besar. Bab bersembahyang di atas tikar. Sebenarnya yang Imam Bukhari bincangkan sekarang ini, dia ada kaitan dengan beberapa bab sebelum ni. Kalau nak kira kan, sudah memadai dah sebut dulu tu. Daripada sini lagi, bab bersembahyang di atas sutuh, muka surat 369 lagi, situ lagi. Dia start situ. Sebab sebelum pada tu, pakaian yang dipakai semasa sembahyang, selepas pada tu muka surat 369, bab bersembahyang di atas sutuh, mimbar dan kayu. Situ sebenarnya sudah cukup dah. Yang ini bersembahyang dengan berlapik, lapik sesuatu, tidak terus dahi kita atau muka kita dan tangan kita ni mengenai tanah ataupun bumi, tapi ada sesuatu yang menghalal lah. Kira-kiranya semua ni sembahyang atas tikar, atas khumrah, atas kain. Misalnya kain tu kain isteri yang tidur, kena mungkin kain itu kena jadi sujud tu sujud atas kain dia, selimut dia ke, dia tidur ke, itu kira-kiranya termasuk di bawah tu dah. Tapi apa Imam Bukhari buat suku-suku. Itu cara dia Imam Bukhari ni, cara dia biasalah, lagu ni lah seterusnya cara dia. Kita kena biasa dengan cara dia, iaitu kalau satu perkara tu sudah hasil dah maksud dia, dengan satu bab saja sudah hasil dah, sudah dapat dah maksud dia. Tetapi oleh kerana ada di dalam hadis sebut secara suku-suku, berasingan, misalnya sembahyang di atas khumrah, ada hadis. Sembahyang di atas tikar, ada hadis. Dia akan buat tajuk suku-suku pula. Padahal semuanya termasuk di bawah tu sembahyang dengan berlapik lah, tidak secara langsung kena tanah tu. Dia nak ceritanya biar jelas. Jangan pakai umum saja, hak lain tu kita buat andaian. Tidak. Selagi ada Nabi SAW buat, kita buat tu. Itu cara dia, supaya kita lebih yakin lah dengan pelapik jenis ni, macam-macam jenis tu. Dia itu sebabnya dia buat mari bab yang berasingan. Misalnya di sini dalam hadis ini disebut yusalli 'alal khumrah. Nabi SAW bersembahyang di atas khumrah. Jelas sebut. Dan begitulah juga dengan yang lain-lain. Itu sudah jadi cara dia dah dalam penyusunan kitab Sahih Bukhari ni. Gitulah semua pun. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena ingat satu perkara yang semua ada pada semua bab. Pada semua bab yang bermula daripada situlah, bermula daripada bab bersembahyang di atas sutuh tu, muka surat 369 sampai ke sini dan seterusnya lagi. Iaitu dia nak menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul dalam fikiran orang, dalam fikiran kita ni, orang Islam ni, bahawa dengan sebab adanya satu hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, hadis itu, iaitu bumi ini dijadikan untukku dan umatku lah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai tempat sembahyang. Jangan kita ingat mesti secara langsung, tanpa berlapik, takut-takut keliru gitu. Maka dalam hadis itu sebut bumi, jadi mesti kena bumi secara langsung. Jadi kalau tak ada, tidak secara langsung pun kena ambil juga mana-mana bahagian bumi, tanah, pasir. Kalau kita kata letak tempat sujud tu, jangan fikir begitu. Bahkan sebab bersembahyang di atas semua benda-benda saat ni, pelapik-pelapik saat ni, dikira seperti bersembahyang di atas bumi juga. Di atas bumi juga. Bahkan ia telah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Jangan kita berasa ragulah tentang sahnya, tentang afdalnya, lebihnya, ataupun kita kata nak jadi kurang, tak usah ragu.
Bila Nabi SAW selalu buat, bermakna itu sunnah dia. Sunnah dia. Sekurang-kurangnya menunjukkan benda ni harus, boleh. Kalau tidak ada kelebihan pun, mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu dia ada kelebihan dia. Jadi sunnah tu dengan maksud ada kelebihan dia. Misalnya kalau tempat kita sujud, tempat kita berdiri itu panas, menyebabkan jadi tidak khusyuk sembahyang. Dalam keadaan itu ada pelapik, ada kelebihan dia. Memang pada dasarnya harus, boleh lah kita guna pelapik tu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, hukum tu jadi berubah. Jadi ada kelebihan pula, ada boleh pahala pula, sunat pula. Sebab kita bersembahyang di atas pelapik tadi, kita lebih khusyuk. Tempat sujud kita pun tidak, kita kata berkasap. Kalau berbatu mungkin tajam, pasir tu, ataupun panas, mungkin. Dengan lapik tadi kita jadi tenang. Apabila ada ketenangan itu, maka ada juga khusyuk. Dari segi itu ada kelebihan. Yang pertama. Yang kedua, ia lebih sesuai dengan tuntutan Nabi SAW sama-sama pun, tuntutan Quran, tuntutan hadis, iaitu supaya bersih. Wa thiyabaka fatahhir, bersucikan, bersihkan pakaian kamu. Qum fa'anzir, bangunlah bagi ancaman. Bangun itu dengan makna berdiri untuk sembahyang pun ialah juga secara umumnya. Wa rabbaka fakabbir, takbirlah, mengagungkan Tuhan kamu. Itu sifat sembahyang tu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu kena kamu sucikan. Jadi itu kaitan dengan sembahyang, dia kena nak suci. Tempat sembahyang pun begitu juga. Kalau di atas tanah secara langsung, kita tak tahu tanah tu macam-macam kan. Diberok oleh binatang-binatang tertentu, walaupun mungkin hilang, walaupun zahirnya tidak ada, tapi sikit sebanyak ada ulat kau gapo kau, kita kata yang lebih bersihnya kalau lapik. Jadi dari segi tu, kalau kita nak jaga kebersihan tu, ada kelebihan. Ada kelebihan, walaupun pada asalnya harus saja, boleh. Tetapi dalam keadaan asal ni ada kelebihan. Sekurang-kurangnya kita kata bahagian anggota kita yang paling kita jaga, muka. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak boleh lapik hak lain lah, muka kalau lapik pun tak apa, bagus juga. Sebab dahi itu mungkin kalau panas kau, kalau kasap kau, kalau tajam kau tempat tu, dengan kita lapik tidak ada semua tu. Kita boleh sujud dengan tenang. Dan mungkin kalau seseorang tu ada jerawat ke, ada apa ke, kita kata di muka ni, di dahi ni, dengan dia lapik lebih bersih, lebih selamat. Tapi kalau dia sembahyang di atas tanah, macam-macam mungkin, hak molek pun ada, hak tak molek pun ada, mana kita tahu. Dengan begitu jadi melarat pula, jadi huduh pula muka kita dengan sebab saat ni. Jadi tak salah kerana kita beribadat kita dapat penyakit pula, kita dapat huduh pula. Tidak gitu maksudnya. Maka yang lebih dikehendakinya ialah bersih. Lapik lebih bersih. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kata memanglah zaman dulu orang susah, tetapi Islam ni dia bukan untuk zaman dulu saja, orang zaman dulu saja, untuk sampai bila-bila, sampai kiamat. Kalau kita tengok sampai kita saja ni pun maju jauh lah, kita kata tak dapat digambarkan dulu seperti ini. Di mana masjid-masjid dilengkapkan dengan bukan sekadar tikar, dengan kapet yang lembut. Nampak di situ keagungan Islam, kehebatan Islam, dan orang Islam jaga. Tidak kata rumah-rumah berkapet, rumah-rumah jangan kira lah comel, tapi masjid atas tanah. Tidak sesuai dengan keadaan semasa. Kalau sesuai dengan keadaan semasa, bila mewah di rumah, masjid pun begitu juga. Kalau di rumah ada aircon, apa salahnya? Kalau di masjid ada aircon, kalau di rumah ada kapet, apa salahnya? Di masjid tempat kita nak beribadat tu, kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Kita kata dengan ada aircon, dengan ada kapet, itu semua ada kaitan belaka dengan hak Nabi SAW buat. Dia bukan saya saja.
Jadi dari segitu ada kelebihan dari sudut yang lain. Dari sudut kita lebih mendapat khusyuk dalam sembahyang. Dari sudut tu. Jadi hak kata kita apabila tidak sujud atas tanah tu, tidak mengingatkan kita kepada asal kejadian kita, dan tidak menunjukkan kehinaan ataupun kehambaan kita, tidak ada sebenarnya. Kita sujud letak dahi di atas lantai itu pun sudah berarti kita tunduk kepada Allah, menyatakan kebesaran Dia dan kehinaan kita, kehambaan kita, sudah cukup dah. Kalau kita tengok dari segi syarat sujud tu kan, hak asalnya, kecuali kalau uzur tak kira lah, hak asalnya mesti kena bahagian bawah tu lebih tinggi daripada bahagian atas. Kalau kita berdiri, kepala di atas, bahu di atas. Tapi apabila kita sujud, hak tu mesti lebih rendah. Kecuali kaki lah yang nak kena rapat tu, tapi secara keseluruhannya dari rendah. Itu menunjukkan kita paling hina dah tu, paling menyatakan kehambaan dah tu. Sehingga Nabi SAW tak bui rokok pun tak bui kalau orang, kalau bukan benda-benda lain. Tapi kita orang Islam ni kepada Allah kita sujud, rapat ni dahi ni ke lantai, itu sudah memadai, sudah cukup dah. Tidak nak apa ni, perlu ada kesan kau tak ada apa. Tidak nak itu sebenarnya. Yang naknya menyatakan kehambaan. Kehambaan itu sudah dapat dah dengan kita bersujud. Tak kira sama ada berlapik ataupun tidak berlapik. Itulah maksud Imam Bukhari babus salati alal khumrah dan lain-lain ni, semuanya dia ada kena mengena dengan hak itulah. Nak menunjukkan keharusan itu. Yang keduanya, kalau dalam nota ni kita tulis nota nombor 2, baris yang keempat daripada bawah tu. Yang keduanya, Imam Bukhari nak menolak pendapat sesetengah ulama salaf, seperti Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat dan Umar bin Abdul Aziz, yang menganggap makruh bersembahyang di atas tikar atau khumrah. Dia nak tolak. Dengan adanya hadis-hadis ini, pendapat orang-orang ni tertolak. Kita tak perlu pakai ambil kira lah, tak perlu berasa terbuku lah dalam hati kadang tak ikut. Ini siapa dia nak banding dengan Nabi SAW. Itu Imam Bukhari nak ajar. Apabila orang lain berhadapan dengan Nabi SAW, kita nak pakai hak mana? Kita perlu utamakan hak mana? Kita perlu utamakan hak Nabi SAW. Itu hak dia nak ajar. Walaupun Umar bin Abdul Aziz pun hebat pun orang tu, khalifah yang sangat adil, khalifah yang sangat warak, tetapi kalau bertentangan dengan Nabi SAW, jelas dalam hadis ni ada Nabi SAW bersemayam di atas khumrah, Nabi SAW bersemayam atas tikar, atas sejadah pun ada, orang panggil tinfisah, sejadah baldu, macam kapet dia pakai tu. Bila Nabi SAW ada pakai, tak perlu kita rusing dah dengan sebab ada orang-orang lain buat lagu lain tu. Jadi demon ni diriwayatkan tidak bersembahyang kecuali di atas tanah atau bumi secara langsung tanpa sebarang pelapik. Kalau kebetulan dia semaya tu atas pelapik, juga dia akan ambil tanah ataupun pasir, letak tempat sujud dia sekurang-kurang. Itu cara amalan Umar bin Abdul Aziz untuk menunjukkan kehambaan dia, kehinaan dia. Tetapi itu pendapat dia, tak apalah, kita serah ke dia lah. Dia pun tidak kata wajib, cuma dia berasa lebih sedap hati begitu. Sebab tadilah, itulah Imam Bukhari takut orang kata dengan sebab ada ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura tu jadi mesti. Kalau tidak mesti pun ada kelebihannya. Kita kena ingat, yang lebih ialah yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi tidak sama-sama sembahyang atas tanah, atas pasir tu. Bahkan dia sembahyang tu macam-macam, atas khumrah dan sebagainya. Bagi Bukhari adalah nota 382 tu, bagi yang ketiga datang tu, bagi Bukhari tiada pendapat melebihi hadis Nabi SAW, dan tiada amalan mengatasi amalan Nabi SAW. Tak ada. Kita pun kena pegang hak itulah. Itulah orang yang mengaji hadis tu, dia ada ciri itu. Kalau tak ada ciri ni, tak ada guna mengaji hadis sebenarnya.
Ngaji fiqh saja boleh. Dapat kau nak semaya kita kata sudah ngaji fiqh, ikutlah fiqh mana-mana ambil. Nah, apa kelebihannya hadis? Kalau untuk kita faham lagu ni prinsip Imam Bukhari dan prinsip ahlul hadis. Mana-mana dapat yang bercanggah dengan hadis Nabi, kita ketepikan. Ketepikan. Yang kita nak pakai yang ada kelebihannya ialah hak Nabi SAW ajar tu. Bukan dalam masalah lapik semaya ini saja. Benda-benda lain pun lagu tu juga. Tidak ada amalan orang lain yang lebih daripada Nabi SAW. Baik, kalau ada selawat tu lah, selawat ni misalnya kebanyakan kan. Nah, selawat tu selawat ni lah. Lepas tu ada kelebihan yang bukan pula beratus kali baca Quran serupa dengan baca hadis sekali, serupa dengan 100 kali kau misalnya baca Quran. Semua tak boleh pakai. Pakailah hak Nabi SAW paling ringkas. Jangan kita berasa selawat ni lebih, selawat ni lebih. Hak Nabi ajar adalah hak sahih setara mana? Setara tu ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Tu ya. Setara tu pun lebih dah. Dalam sembahyang kita baca lagu mana? Kita selawat lagu mana? Lagu tu. Hak tu hak dia ajar. Hak tu cukup dah. Jangan kita rasa pendek. Nah, jadi kurang. Dah. Kalau hak Nabi SAW ajar pendek setara mana, hak tu lebih. Dia kena duduk situ. Orang lain dia buat panjang-panjang pun dia tidak kata hak dia ni paling lebih. Kalau kata lebih, silap dah lah. Silap dah lah dia. Tersedoyak lah dia wali setara mana pun. Tersedoyak. Siapa pun dia tak akan berani kata. Kalau dia berani kata hak dia lebih, dia gelai dah tu. Gelai dah tu. Bukan orang Islam yang betul, kita boleh kata begitu. Sebab apa? Orang Islam yang betul dia ikut Nabi. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau sayang kepada Allah, ikut aku. Ikut dia. Tu tak ada sayang kepada Allah. Ada hak lain-lain pun lagu tu juga. Tersedoyaklah. Orang kata misalnya kita kata tak bernikah lebih baik lagi. Tidak apa dia terlibat dengan dunia. Nabi buat lagu mana? Nabi ajar lagu mana? Tak ada pendapat yang lebih baik daripada pendapat Nabi SAW. Dia kena duduk situ. Orang yang mengaji hadis, situlah beza dia. Yang ketiga iaitu hak tadilah kita sebut bumi tadi. Cuba tengok nota 470 pula. Ini hadis daripada Maimunah. Rasulullah SAW selalu bersembahyang dengan melapik khumrah, yang ini sejadah kecil. Nota 470, bukan sekali dua Rasulullah SAW bersembahyang beralaskan khumrah. Malah beliau selalu bersembahyang dengan melapik khumrah di tempat sujudnya berdasarkan hadis ini. Selalu selalu tu ambil mana? Ni kalau kita belajar bahasa Arab, orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu. Dia kalau kana masuk ataupun tersebut sebelum daripada fi'il mudhari. Ni yusalli tu fi'il mudhari. Lepas tu Maimunah kata qalat kana. Lepas pada tu yusalli. Ini menunjukkan selalu. Orang panggil madhi istimrari. Lagu ni orang panggil madhi istimrari. Ini selalu berlaku pada masa yang lalu. Yang ni pada masa hidup Nabi SAW, dia selalu buat benda lagu. Daripada situlah kita faham, kita terjemah tu Rasulullah SAW selalu bersembahyang, selalu temariman. Mari daripada gabungnya dua tu lah. Bila selalu, ia menjadi sunnah. Sunnah Nabi sekurang-kurangnya dia buat ni menunjukkan harus. Kalau tidak, macam kita sebut tadi, dengan adanya perkiraan-perkiraan lain itu, dia bukan sekadar harus, bahkan ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Oleh itu, tidak mungkin sama sekali penggunaan khumrah menyebabkan sembahyang seseorang menjadi makruh. Tak akan jadi begitu. Sebab Nabi SAW tak akan melakukan sesuatu benda yang makruh kepada orang lain berkali-kali. Kalau hak benda makruh tu, kalau dia lakukan, paling ada sekali untuk menunjukkan boleh. Sekali dua. Ni tak, ni selalu ni. Bila selalu, kita tak boleh kata pada dasarnya benda ni makruh. Tak boleh.
pada dasarnya benda tu harus. Lepas tu jadi lebih ada kelebihan dengan sebab Nabi SAW selalu melakukannya. Dia jadi gitu. Kaedahnya mengikut kaedahnya begitulah. Nak kata makruh tak boleh. Sebab itu kita kan dalam fiqh mana-mana pun empat mazhab ni, hak selain daripada empat mazhab ni, kecuali hak Umar bin Abdul Aziz ada beberapa orang itu bukan mazhab. Kalau hak mazhab ada sunnah ni tak ada khilaf. Mengatakan makruh ke ada? Tak ada. Imam-imam besar semua kata tak apa, tak ada makruh. Boleh, sekurang-kurangnya harus. Berlapik ni ikutlah lapik sejadah, kau lapik kapet, kau lapik apa tak kira. Tak ada yang mengatakan makruh, tak ada. Kecuali hak ni itu pendapat yang ganjil, kita ganjil. Jadi hak ganjil tu tak perlu ikutlah. Tak perlu ikut. Bertolak dari hakikat inilah Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, as-salatu 'alal khumrah sunnah. Bersembahyang di atas khumrah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham itulah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali buat, banyak kali. Atas khumrah tu saja beberapa kali. Atas pelapik-pelapik lain banyak pula. Maka ia menjadi sunnah. Sa'id bin Musayyab ni siapa dia? Sayyidut tabi'in. Di kalangan tabi'in orang anggap nombor satu Sa'id bin Musayyab. Siapa dia? Dia menantu kepada Abu Hurairah. Menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyab. Kalau sudah sunnah, bagaimana boleh jadi makruh? Kalau sudah sunnah, macam mana kita nak kata makruh? Tak boleh, tak boleh, tak ada makruh. Jadi semayanglah dengan berlapik apa saja dah. Kalau orang perempuan, kalau sutera sekalipun, pelapik dia sutera sekalipun, tak ada jadi masalah. Orang lelaki boleh sutera? Boleh. Hak tak boleh pakai. Pegang tak apa. Tapi ada kau molek? Tak molek lah kita kata. Tu. Tapi sah semayang. Sah. Kalau perempuan boleh, siapa setara tu kita kata mewah benar lah. Boleh, tak apa. Dan jangan kita berasa ada makruh ke kurang ke, tak ada, tak ada. Bahkan dengan sebab tempat semayang kita tu molek, tenang, lembut, boleh jadi lebih khusyuk. Jangan sampai jenera sudah lah. Jangan sampai jenera sudah lah. Kan jenera dalam semayang sebab mewah sangat, selesa sangat jadi jenera. Tapi kalau jenera dalam semayang, batal kan semayang. Itu pun banyak lagi perbincangannya. Banyak lagi perbincangannya. Kalau mengikut mazhab Hanafi, kalau dalam keadaan semayang, dalam keadaan lagu mana, tak apa, tak batal semayang. Ikut tengah rokok, tengah sujud, tengah apa, kau jenera, tak batal semayang. Itu kelebihan semayang bagi dia lah. Orang lain, lagu lain tak secai lah tu. Jadi bila lagu ni kita boleh nak pakai sama pun boleh. Cuba tengok kan. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia kata memang ada kelebihan kalau pagi jemaah tu kan, baca surah Sajdah tu. Banyak masjid-masjid tempat kita ni baca sama. Baca sama. Padahal pasti kau setiap kali pagi Jumaat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tu tak juga. Sebab itu dalam mazhab lain dia kata tak boleh buat sama lagu. Sebab Nabi tidak buat sama. Tidak buat setiap kali Jumaat. Tapi kalau orang buat, salah, tidak salah. Sunnah. Walaupun Nabi tidak buat tiap-tiap kali Jumaat. Supaya juga dengan hak ni. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap kali sembahyang tu dia berlapik. Ada juga dia sembahyang atas tanah. Tetapi banyak kali dia guna gini ni. Bila banyak kali, kalau kita pakai sokmo pun tak apa. Sebab itulah mazhab Syafi'i dia kata sokmo pun tak apa. Kalau sembahyang lagu tu ada kelebihan. Mana ke dia? Dia kata kalau pagi Jumaat tu kalau baca surah Sajdah tu itu molek sunnah. Kalau buat sokmo tak. Supaya juga dengan ni. Sejadah ni. Kalau kita pakai sejadah sokmo sepanjang hayat kita pun tak apa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW lebih banyak lagi guna hak ni daripada semaya baca hak tadi. Lebih banyak lagi guna. Jadi bila lebih banyak, sunnah. Boleh lah. Tak perlulah kita kena duk mikir dah.
sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni kita kena ambil juga semaya atas tanah sekali. Kau dah tak perlu fikir gitu. Kena pergi tepi patah ke mana-mana semaya atas pasir tu dah. Tak perlu. Tapi kalau benda lain, hak moleknya, kalau hak Nabi SAW buat, kalau benda lain, misalnya dia buat begini, dia semaya gini, molek kita buat belakang. Jangan tak pernah kita sepanjang hayat kita baca tasyahud lagu lain. Duk tasyahud kita sama lah belajar lagu tu masa kecil, lagu tu. Padahal tasyahud hak paling afdal mengikut kebanyakan ulama ialah tasyahud Ibnu Mas'ud yang dipakai dalam mazhab Hanafi dan Ahmad itu. Hak tu paling kuat dalam bab tasyahud. Kita sepanjang hayat tak aja baca lagu tu. Tak kena lagu tu. Walaupun boleh sah sembahyang tu memang boleh baca satu bentuk tasyahud saja, tasyahud yang diterima oleh Ibnu Abbas yang dipakai kemudiannya oleh Imam Syafi'i. Lagu tu pun boleh sepanjang hayat pun. Tetapi hak moleknya biar kita rasa Nabi pernah buat bukan sekali lagi. Banyak kali, bahkan lebih banyak hak tu. Kita tak buat sekali kamu. Itu tak kena lah. Kalau lagu tu tak kena. Kena rasa juga. Itulah yang dipesan oleh guru saya dulu semasa belajar dulu. Kalau kita belajar hadis ni, gapo-gapo kita jumpa Nabi buat, kata dia, kena buat sekurang-kurangnya sekali. Jangan tak buat langsung. Dia ada cita rasa dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri, ada keistimewaan dia sendiri. Jangan kita ingat padan dengan hal ni. Biar ada kepelbagaian itu. Kalau makan, kita makan, bukan makan nasi saja. Sampai sekarang ni lagi mewah kan, makan roti tu macam-macam pula. Makan. Tak apa dah Tuhan beri. Rezeki makan. Jangan tak makan. Jangan tak makan. Jadi tak tahulah. Padahal Nabi tak aja makan nasi. Dia makan roti. Tapi boleh kata kita kan makan roti, makan belakang roti tu. Jadi benda-benda lagu tu pun tak apa. Dari segi ibadat ni lebih-lebih lagi lah. Kena buat. Kalau dia sembahyang 4 rakaat, ada dia sembahyang 2 rakaat, buat. Tu lebih boleh. Kalau kita senang kalau kita ada rezeki, misalnya kita buat haji. Sekali ni kita buat haji di tamattu. Kali yang lain kita buat haji lain. Semuanya ada belakang. Mana tahu takut mana tu ya. Sebab duduk khilaf lagi hak tu. Duduk khilaf lagi di kalangan ulama. Haji apa dia? Hak dia buat. Jadi kita buat belakang. Kalau senang. Kalau hak duduk dekat dengan Mekah tu, memanglah lagi boleh buat. Hak lain-lain pun begitulah juga. Bab bersembahyang di atas tilam, atas lembek, kita kata sembahyang atas lembek, boleh ke tidak? Lembek ni tebal ni. Jadi pelapik tadi tu nipis ya, tikar ke apa. Ni tebal ni. Kita kata kalau lembek tu jenis nyunyuk pula kan. Lagu mana? Lembek tu atas katil. Katil tu pakai spring nyunyuk. Lagu mana? Imam Bukhari pelik-pelik dia. Dia nak layak gap pun. Semaya di atas tilam. Lepas tu dia apa kata? Anas bersembahyang di atas tilam ni. Ini sahabat besar ni. Semaya atas lembek. Anas berkata, kami selalu bersembahyang bersama Nabi SAW dalam keadaan ada di antara kami orang yang bersujud di atas kain yang dipakainya sendiri. Kain yang dipakainya sendiri. Dia kata ada lagu tu. Misalnya kita kata ni lengan baju ni kan, ada lengan lebih besar lagi. Sujud tu sujud atas lengan baju. Boleh ke tidak? Ini benda pelik. Tak apalah. Kita tengok ada nota di sini 471. Bab ini adalah kemuncak daripada beberapa bab yang lalu. Bab yang lalu menampilkan alas sembahyang yang terdiri daripada benda-benda nipis atau keras, seperti tikar ke apa tu. Bab ini pula menampilkan benda-benda tebal dan lembut seperti pelapik tempat sembahyang, sebagai pelapik tempat sembahyang, seperti tilam, lihaf,
toto dan sebagainya, kita kata. Kalau sampai sekarang di toto, kita kata sembahyang berdasarkan benda-benda tebal dan lembut seperti itu juga harus dan sah jika ia bersih dan suci. Itu je syarat dia, bersih, suci. Itu tebal kau nipis kau tak cara. Boleh, asalkan kita boleh lekatkan. Jangan tak boleh nak melekat, tak boleh nak tekan, tak boleh. Kalau kita boleh tekan sekadarnya, cukup dah. Kira-kiranya kita tekan dengan dahi kita tu, kalau kapas lah, kapas yang terbuka begitu, dia jadi keping, cukup. Setara tu. Imam Bukhari rahimahullah membahagikan bab ini kepada 3 bahagian. Dia ada tajuk-tajuk Imam Bukhari ni, ada kalanya dia ada beberapa juzuk. Pertama, bab bersembahyang di atas tilam atau sekarang. Nak buktikan hak itulah. Kedua, Anas bin Malik bersembahyang di atas tilamnya. Ketiga, Anas berkata, kami selalu bersembahyang bersama Nabi SAW dalam keadaan ada di antara kami orang yang bersujud di atas kain yang dipakainya sendiri. Bahagian pertama untuk menyabitkan keharusan bersembahyang di atas tilam dan menafikan kemestian bersembahyang di atas tanah atau bumi. Dia nak tu kan, bila Imam Bukhari nak royak gapo-gapo ke dia, macam-macam cara. Nak buktikan gapo-gapo, nak menyabitkan gapo-gapo, dia guna macam-macam cara. Tidak sekali, banyak kali dia akan tekan. Bahagian kedua dibawakan sebagai bukti kepada harusan bersembahyang di atas tilam, dan ia tidak khusus dengan Nabi SAW. Takut kita kata Nabi SAW sembahyang atas lembek dia. Tak apalah, itu dia khusus untuk dia, orang lain tak boleh. Sebab itu dia mari Anas bersembahyang di atas tilamnya, menunjukkan sembahyang atas lembek ni tidak khusus untuk Nabi. Kalau khusus untuk Nabi, apa ya sahabat dia sembahyang lagu tu juga? Menunjukkan tidak khusus. Dan kalau orang nak kata itu boleh jadi suatu ketika dahulu Nabi SAW sembahyang di atas tilam dan dia benarkan sembahyang atas lembek, tapi kemudian sudah mansuh hukum tu, boleh jadi orang kata gitu. Kalau mansuh, Anas tahulah macam mana. Kalau mansuh, tentu kemudiannya sahabat-sahabat tak buat. Ni dia untuk buat lagi, menunjukkan tidak mansuh benda tu. Tu buat apa perkara. Kenapa dia tidak mari dalam tajuk ni Nabi sembahyang atas tilam, padahal memang ada sembahyang. Sebab kalau awak mari royak kata Nabi sembahyang atas tilam, ada 2 kemungkinan. Satu, orang kata ini khusus dengan Nabi. Yang kedua, mungkin orang kata sudah mansuh. Jadi dengan dia awak mari Anas bersembahyang di atas tilamnya, dia nak hapuskan kedua-dua kekeliruan saat ni, ataupun anggapan saat ni. Dia nak menghapuskan waktu lah. Yang ni nak kata khusus tak boleh, nak kata mansuh pun tak boleh. Kalau mansuh, tentu sahabat tak buat. Ni Anas buat. Kerana Anas bersembahyang di atas tilamnya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini berselawat ni kan? Tidak nanti selawat suku ni bila-bila kita baca sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat lah. Boleh dah. Kelebihan selawat tu. Boleh dah. Tidak nanti panjang-panjang. Kita hak mengaji hadis ni dah sebenarnya ada keistimewaan. Sebab apa? Selalu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan. Secara tidak langsung selawat, secara tidak langsung pun boleh juga pahala. Tidak kata kena tumpu betul faham makna dia. Tidak lagi. Dia 2 perkara ulama-ulama sebut tak faham makna dia pun, kita tidak tumpu pun kepada apa yang kita baca tu, boleh pahala 2 perkara. Hak lain dia kena tawajuh, kena perhati, ingat makna dia. 2 perkara ni Quran sah, selawat sah. Quran sah tak faham pun boleh pahala. Kalau faham, kau boleh banyak. Tak ingat apa-apa pun, pengajaran apa-apa bela-bela macam, boleh pahala semacam. Tu Quran nombor 1. Nombor 2, selawat. Selawat ni tidak nak jumlah mana lagu sana. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Athar Anas ini dikemukakan Bukhari secara ta'liq. Ini athar Anas ini
secara ta'liq ni. Dia kata Anas berkata. Imam Bukhari tak ada dengan Anas tu, mana dia dannya, dia ambil mana sanad dia. Adakah sanad ini penting untuk dia hadis-hadis musnad dia saja? Kau lagu mana? Tidak, bahkan hak ni pun penting juga. Cuma Imam Bukhari ada kalanya dia mari dalam tajuk bab dia tu secara ta'liq untuk meringkaskan. Bukan berarti setiap yang dia sebut di dalam tajuk dia tu tidak sahih. Tak. Ada kalanya hak dia sendiri sebut, kemudiannya dengan sanad yang lengkap. Cuma di sini dia nak meringkaskan. Tapi ada kalanya ada juga hak dhaif dalam tajuk ni. Jadi kalau orang kata Sahih Bukhari ni tidak mengambil kira dalam tajuk ni, tapi mengambil kira haddatsana. Hak tu hak kata Sahih Bukhari yang sebenarnya, yang kedudukannya tinggi, bukan dalam tajuk tu. Kalau macam dalam tajuk ni, ada kalanya sahih, kesahihannya itu tinggilah, menepati Sahih Bukhari. Ada kalanya tidak begitu. Lepas tu kita tengok asar Anas ini dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq, dan ia diwasalkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Mansur. Kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Ibn al-Mubarak, daripada Humaid, katanya Anas selalu bersembahyang di atas tilamnya. Selalu sembahyang, bukan jajaran sembahyang. Nah, selalu dia sembahyang atas lembek dia. Itulah sanadnya. Daripada Ibn al-Mubarak, daripada Humaid. Humaid itu orang panggil Humaid At-Tawil. Nabi SAW sendiri semasa hayatnya sering bersembahyang di atas tilam, seperti dapat kita lihat di dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Di bawah bab ini, hadis-hadis ini jelas menunjukkan Nabi SAW bersembahyang di atas lembek. Bukan cerita Anas saja, tapi Imam Bukhari buat mari Anas dalam tajuk tu tadilah maksud tadi, dengan maksud tadi. Takut orang kata ini khusus dengan Nabi SAW. So, yang keduanya takut orang kata sudah masuk. Tidak begitulah maksudnya. Tilam yang diguna oleh Rasulullah SAW untuk bersembahyang itu bukan tilam khusus, bukan lembek khusus untuk sembahyang. Tak. Lembek yang dia guna buat tidur. Lepas tu dia guna buat tidur, takut orang kata dia guna buat tidur seorang dia. Tak. Sebab tu dia mari. Mula-mula dia mari, hadis mula-mula dia tak ada sebut atas lembek ke atas kap. Hadis yang kedua ada sebut dia bersembahyang di atas lembek ataupun tilam isterinya. Hadis yang ketiga dia bersembahyang di atas tilam yang diguna oleh mereka berdua. Tilam tu buat tidur oleh kedua-duanya. Dia kotor. Dia nak ceritakan, takut orang kata takkanlah sembahyang atas tilam hak dia tidur sekali dengan isteri dia. Kalau tilam hak dia tidur sekali dengan isteri dia, mungkin ada kekotoran kau di situ. Sebab misalnya kita kata bila suami isteri tidur tu, dia mungkin ada keluar air mazi ke apa. Air mazi tu najis, seperti kita sudah maklum dah. Bahkan mengikut Imam Bukhari, air mani pun najis, seperti yang kita sudah bicara dalam bab taharah dulu. Bagi dia dalam keadaan banyak sangat ni kemungkinan ada najis ni, takkan Nabi SAW nak sembahyang atas lembek. Lepas tu lembek hak dia buat tidur sekali dengan bini dia pula tu. Imam Bukhari kata tak, memang dia sembahyang guna lembek tu. Hak tak lehnya kalau kita jelas nampak najis. Kalau tak ada nampak najis, tak apa, suci, tak usah was-was. Nabi SAW ajar begitu. Was-was jangan pakai. Tengok. Kalau ada najis tak leh lah. Padahal Imam Bukhari lebih berat lagi daripada orang lain dalam masalah ni. Sebab air mazi, air mani, semua najis bagi dia. Tapi dalam keadaan itu pun dia mari hadis Nabi sembahyang atas lembek. Lembek ni tempat yang mungkin kemungkinan besar ada najis tadi tu. Kalau kita kata kita tidur dengan anak-anak, boleh jadi anak-anak orang kecil tu pernah kencing kau atas tu. Dia nak ceritanya kalau tak ada jelas, jangan pakai.
Kira zahir. Zahir suci-suci. Hak tu dia. Nabi SAW tidak kata pergi lain kau, ada sebut lapik benda lain kau. Tak. Mudahnya cara dia. Mudah cara dia. Dia nak cerita benda-benda ni. Kalau ada hubungan suami isteri, kita kata di suatu tempat tu tak boleh nak ibadat dah, jadi kurang kau, banyak syaitan kau. Tak ada. Jangan ragu. Tu tak ada kena-mengena. Bahkan seperti sebelum pada ni, kita sudah sebut beberapa kali dah, dalam Islam ni tidak ada yang menghalang seseorang tu untuk merapat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada. Perempuan kau, tempat tidur kau gitu, tak ada. Mana-mana saja kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kata susah kena gini. Tak ada. Tempat tu lah juga boleh sembahyang. Kalau kita pergi sekarang ni di hotel setengah-setengah tu kan sepi kan. Sedang boleh atas katil. Kalau bawah tu boleh jadi cemar kau tak. Moga orang masuk dengan kasut sejadah tak ada. Setengah-setengah tempat tu tak ada sejadah kan. Jadi macam mana kalau kita sembahyang tangan? Kan sembahyang lah. Asal nampak suci sudah. Padahal bukan kita guna saja lembek tu, macam-macam orang mari tu menumpai tu dah. Tak usah cara. Lepas tu kita kata nyunyuk, tak apalah nyunyuk mana. Tak apa. Ini pekoh Bukhari. Senang. Sebenarnya masalah lain pun tak apa, asalkan boleh tetap duduk tu tak apalah, masalah lain pun boleh. Tetapi ia adalah tilam yang digunakan oleh beliau dan isterinya untuk tidur. Bahagian ketiga pula adalah untuk menyatakan keharusan bersembahyang dan bersujud di atas kain, sama ada kain itu merupakan sebahagian daripada yang dipakai seseorang atau tidak. Ta'liq ini diwasalkan oleh Bukhari sendiri di dalam bab selepas ini. Ana sebut tadi. Melalui bahagian ketiga ini, Bukhari sebenarnya mahu menolak pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah yang mengatakan tidak sah sembahyang orang yang bersujud di atas sebahagian daripada kain atau pakaian yang dipakainya. Orang panggil thawb muttasil dalam istilah kitab-kitab ni. Kecuali kalau dia bersujud di atas hujung kain misalnya yang sangat panjang dan tidak bergerak dengan pergerakannya, baru tak apa, baru tak batal sembahyang. Mereka juga membezakan di antara kain atau pakaian yang dipakai dan yang tidak dipakai oleh seseorang yang bersembahyang. Seseorang yang bersembahyang hanya boleh bersujud di atas kain yang tidak dipakainya. Orang panggil thawb munfasil. Dalam fiqh Syafi'i memanglah, kalau kita belajar fiqh Syafi'i kan tak boleh. Ni saja. Ni kita nak sujud ni, sujud atas ni. Ni hak kita pakai ni. Apabila kita gerak ni. Ni kain ni bersambung dengan tubuh kita. Orang panggil thawb muttasil, bukan munfasil. Kalau serban suku, suku tu serban, kau sejadah kau suku, kita apa pelapik. Kita nak lapik dahi kita tak apa. Tengah sembahyang kita ambil lapik, tak apa. Tengah sembahyang pun, kalau daripada awal sembahyang, sebelum sembahyang lagilah boleh. Sebab itu thawb munfasil, kain yang terpisah daripada tubuh kita, bukan merupakan pakaian yang kita pakai semasa sembahyang. Tapi kalau pakaian yang kita pakai semasa sembahyang, tak boleh. Jangan buat mudah-mudah. Kalau nak ikut fiqh Syafi'i memang lagu tu tak boleh. Misalnya lengan baju ni kita panas, kita pun sejak tu tak boleh, tak sah sembahyang. Itu thawb muttasil. Imam Bukhari nak cerita tak, bagi dia tidak, tak batas sembahyang, sah. Dan itulah pendapat jumhur ulama sebenarnya. Majoriti ulama kata tak batal. Syafi'i dan segelintir sebenarnya, tak ramai, mengatakan tak boleh. Kalau hak bersambung dengan tubuh kita. Kalau serban, kalau seseorang tu pakai serban, pakai serban, baiklah hujung serban, ekor serban, dia ambil buat lapik, tak boleh. Sebab itu dipakai oleh dia, bersambung dengan tubuh dia tu. Dan ekor serban tu bergerak bila dia bergerakkan.
Kecuali dia andaikan saat ini, disebutkan saat ini dari segi fiqh Syafi'inya, kalau katakan haikal serba itu panjang telajuk. Nah, panjang telajuk. Kalau dia bergerak bangun caca, rokok, sujud, hujung dia tu tak bergerak. Ada kau orang pakai lagu tu dah. Tak secara lah dah. Ini kira fiqh. Boleh kita ambil ujung saat ni, kalau panjang saja ujung tu, ujung dia tu. Kita libah marilah ke depan dia dah. Sujud atas baru tak apa. Kalau ia ada di tubuh kita, dia kena setara tu. Agak kalau baju dah kena besar benar dia dah. Gerak ni bila tangan gerak, dia gerak besar setara mana pun. Kalau mungkin tidak bergerak tu pun, ujung serban ni, ekor serban ni lah hak panjang terlajuk. Panjang setara mana serban orang pakai dah. Jadi makna tak boleh lah. Imam Bukhari secara halus dia nak ayat tidak begitu. Sebab apa? Sebab Anas katakan ni, cuba perhati. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna ala thawbih. Apa dia kata? Di antara kami, kami selalu bersemayam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ada di antara kami orang yang bersujud di atas kain yang dipakainya sendiri. Kain yang dipakainya sendiri. Tetapi orang-orang Syafi'i dia takwil ni, kata, mana jelasnya atas kain yang dipakai dia? Cuba perhati boleh. Itu awak terjemah, kata dia. Kalau kita terjemah, kita tidak kata begitu. Mungkin dia bersujud di atas kainnya. Tidak semesti kain itu dipakainya. Mana dia sebut sini? Kain yang dipakainya masa semayan, atas kain dia. Kain dia duduk atas tikar sana di sebelah tu. Boleh jadi dia ambil tu, dia lapik tu. Kain dia juga apa? Tidak semesti kain yang dipakainya. Itu bantahan daripada pihak Syafi'i dan Syafi'iyah. Dia kata ini kain dia, milik dia, bukan makna semestinya dia pakai. Tapi kita kata tidak. Kita kata tidak. Satunya, masa tu susah. Semasa bersemayam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, di zaman Nabi ramai yang susah. Jadi kalau nak ambil kain suku tu tak ada. Tubuh dia pun ada selak je kain. Nak ambil mana? Kalau ada orang lain pakai dah lah. Tak ada. Ada tubuh dia. Lepas pada tu fayasjudu. Kami selalu bersemayam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasjudu. Fa tu fa gapo. Kalau hak mengaji bahasa Arab, dah Arab dia tahulah. Fa tu gapo dia. Kalau kain tu suku, dia tidak guna fa ni. Fa ni selalu bila sujud tu kan selalu lapik. Lepas pada sujud tu lah. Semaya fayasjudu ahaduna ala thawb. Lepas pada sujud dia gunalah. Takkanlah dalam masa tu nak ambil kain lain. Ni cepat ni. Kalau ambil kain lain dia tidak guna gini. Ini menunjukkan pakaian yang dipakainya sendiri. Lepas tu kok mana-mana pun dia letak setimu. Tak jelas lagi. Tak jelas lagi tu Imam Bukhari buat mari bab kemudiannya pula. Memang cara dia tahu dah orang akan kata begitu. Tu dia buat mari bab sembahyang di atas kain, sujud di atas kain ketika terlalu panas. Hasan kata sahabat-sahabat ni sujud atas serban. Serban ni kain suku kau. Serban ni yang dipakai lah. Kita kata serban boleh jadi suku, dia ambil pecak pecak tu dia letak situ. Sokok. Dia sokok. Lepas pada tu tangan dia duduk dalam lengan baju dia. Tangan. Ni kain suku kan ni? Sokok tu lepas sokok kat situ dah. Biar jadi terpisah dulu daripada tubuh kita. Kalau ke mana? Sebab tu dia mari pula bab selepas. Dia tahu dah orang akan kata begitu. Tetapi bagi dia sudah cukup dah ni. Tengok kepada perbuatan Anas sendiri. Dia buat lagu mana? Dia ambil kain suku kau. Tak. Dia guna kain hak dia pakai tu lah. Lengan baju apa dia guna hak tu. Ini semua menunjukkan bahawa bersujud di atas as-saubul muttasil, orang panggil. Kain yang bersambung, yang berada di tubuh kita, yang dipakai oleh kita. Sujud di atas kain itu tak apa. Sah. Akan datang Imam Bukhari pergi lagi jauh lagi dia pergi.
Atas lilit tas serban. Lilit tas serban ni pakai suku. Lilit tas serban kan, orang serban ni ikat ni, kalau dia sujud atas lilit tas serban, tak kena dahi dia, sah ke tidak? Kalau mengikut Syafi'i tak sah. Dia kata sah. Hak ni awak nak kata kain sambung dengan tubuh kau, pakai kau kain suku, lilit tas serban. Kalau kata serban, bolehlah dia kata ambil serban, pecah serban dah. Letak situ. Ni lilit tas ni mestilah pakai di kepala, baru lilit orang panggil. Dalam keadaan tu dia sujud. Menunjukkan, semua dia menunjukkan kalau kain yang bersambung dengan tubuh kita pun boleh kita buat lapik. Sekurang-kurangnya tempat sujud jadi sebagai khumrah. Sebagai khumrah, boleh. Sah. Tidak kata tak sah sembahyang. Dan kita perlu tahu hak lagu ni, hak kata sah ni, adakah minoriti? Tak, bukan minoriti. Hak minoritinya hak Syafi'i tu. Hak ni majoriti ulama ni. Kata boleh, sah tu. Itu orang panggil saub muttasil. Kalau saub munfasil, kain suku, kain hok duduk atas tikar sebelah kita semayang tu, kalau kita ambil letak situ tempat kita nak sujud, tu semua boleh katakan kata tak apa. Ataupun serban yang kita pakai, kita pun pecah, apa ni gitu, kita sebar gitu kan, kita pun pecah, lepas depan tempat kita sujud, tu tak apa, semua kata tak apa. Kalau lagu tu, kalau sudah terpisah daripada tubuh, tidak nama pakai lagi lah. Ini yang khilaf ni tentang hak pakai tu, hak pakai. Hafiz Ibn Hajar menulis, dengan mengadakan bab ini, Bukhari rahimahullah semacam mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain daripada Aisyah, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi syu'rina wala fi luhufina. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang dengan menggunakan pakaian dalam kami. Kena faham pula tu lah, makan pakaian dalam tu seluar dalam kau gapo pula, bukan tu. Atau selimut-selimut kami. Imam Bukhari dia buat bab ni, dia nak isyarat kau tu. Ada kalanya gitu cara dia nak isyarat kepada ada hadis lain yang menampakkan tak boleh, sedangkan hadis itu tidak kuat. Hadis itu tak kuat. Ni kan hadis ini bagi beliau tidak sabit, atau pada pandangan beliau ia adalah hadis syadz dan mardud, tertolak. Abu Daud juga telah menerangkan illatnya, yakni kecacatan yang terdapat pada isnadnya, iaitu Muhammad bin Sirin. Bila orang tanya dia ni, dia kata dia tak pasti lama dah dia dengar ni. Dia pastikan dengar orang lain lah. Jadi dia tak pasti. Itu sah. Yang keduanya, kalau kita kata hadis itu, kalau nak kira dari segi sanad dia, okey, sanad dia tu tak apa. Cuma kalau satu hadis yang sahih bercanggah dengan hadis yang lebih sahih lagi dan lebih banyak, maka hadis itu orang panggil syadz. Dhaif jugalah, sejenis hadis dhaif juga, walaupun sanad dia tu sahih. Misalnya hak ni, kalau kita tak mengambil kira Ibnu Sirin itu dia ragu, tak mengambil kira hak tu, kita kata memang dia ingat molek lah, pun ia bercanggah dengan hadis sekian banyak hadis Nabi SAW yang lain. Jadi dia jadi syadz ataupun mardud, tak boleh pakai lah. Jadi kita nak terangkan, menggunakan pakaian dalam kami, tidak bersembahyang dengan menggunakan pakaian dalam kami, itu maksudnya dalam bahasa Arab ni dia gini, dia ada dua pakaian ini. Satunya syiar, orang panggil syiar. Kita duk faham syiar ni, syiar Islam je. Dah, hak tu lain, hak tu pun iyalah salah satu makna dia. Ni syiar ni baju yang dipakai yang kena tubuh kita secara langsung. Misalnya kita kata baju panas, tu kena tubuh kita. Hak luar ni tak kena ni. Dia dilapisi dengan baju hak dalam tu. Hak tu orang panggil syiar.
Syiar. Kalau hak luar ni dia panggil ridak kau gapo kau, hak lain lah, baju kau, hak dalam tu orang panggil syiar. Nabi SAW tak guna pakaian hak dalam kami. Dia guna, kalau ada guna pun hak luar. Hak luar tu misalnya kita kata kain kau hak panjang, dia sujud atas tu, adalah hak tu. Tapi kalau hak bahagian dalam dia tak ada. Bahagian dalam misalnya kain yang langsung kena tubuh dia, yang langsung kena tubuh dia, hak tu Nabi SAW tak guna. Itu dalam hadis ni. Ya kau tidak guna? Ya kau tidak guna? Yang jelasnya Nabi SAW guna juga hak tu. Dia tak ada halangan juga nak guna hak tu. Kalau ada pun menjadi halangan, sekiranya ada sesuatu kotoran lah pada kain isteri dia tu, ada darah hikah ataupun lain-lain, iyalah dia tak akan guna lah. Kalau tak ada, walaupun kain itu mengenai tubuh seseorang perempuan, tidak menghalang seseorang tu guna untuk lapik tempat semaya dia. Kita katalah orang kita biasa pakai kalau di rumah kan, kain kau dia, kain batik tu nak apa dia, batik lah. Dan batik tu kena tubuh tu, kena bahagian anggota dia tu kena. Baiklah, itu orang panggil syiar juga. Tidak semestinya syiar ni orang panggil baju dalam. Dah, apa nak pakai baju dalamnya pula kan, nak sujud atas tu. Syiar ni kita kena faham. Jadi nak terjemuh lagu mana kalau tidak? Pakaian dalam. Pakaian dalam tu bukan dalam istilah kita tu. Pakaian dalam perempuan tu lagu lain kan. Hak tu tidak. Dia tidak guna hak tu. Yang kena tubuh ni. Misalnya kita kata kain batik, bolehkah tidak kita nak buat sejadah untuk saya? Boleh ke tidak? Hak tu dia nak sini. Kalau kita terima hadis ni bermakna tak boleh lah. Sebab Nabi SAW tak ajar guna. Ya, kita perlu tahunya sebab apa dia tidak guna, sebab apa. Kalau kita terimalah hadis ni, sebab apa dia tidak guna? Sebab ada kotor. Kalau tidak ada kotor, tidak ada halangan gapo-gapo pakaian mana pun, hak lelaki kau perempuan kau, boleh kita buat sebagai pelapik. Nak lapik dahi kita saja ke ataupun seluruh tubuh kita semaya atas kain tu boleh, tak ada jadi masalah. Tidak mesti kita kata kain kano tu mungkin tak kena lah dia sebab dia pakai baju dalam tu. Jadi kano saja boleh buat pelapik. Tak. Hak baju kalau kita kata hak dalam dia memang kena tubuh dia, tak apa. Lepas tu kita kata apa yang nak guna kain tu nya. Tak, kalau guna dah tak ada sejadah, ambil hak tu, mudah-mudah cara. Boleh. Tidak kata jadi kurang. Apabila semaya ni dia bau bini dia pula. Tak. Misalnya. Sebab apabila kena tubuh kan dia ada bau dia. Tak. Bila semaya atas tu bau pula. Jadi dengan sebab tu jadi kuat. Tak. Agama tak kira benda-benda lagu tu. Tak kira. Tidak jadi kurang. Kecualilah dipastikan kain itu telah terkena najis. Najis diri dia ke, misalnya kalau dia bagi kotor, ataupun najis daripada luar, benda lain, suku sakak, tak boleh lah. Kecuali itu. Kalau tidak. Ini nak cerita lagi, halangan perempuan ini dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak ada. Tak ada apa pun. Dan Nabi SAW banyak kali guna lagu ni juga ni. Kalau hadis ni sahih, sanad dia kita terima, maka ia termasuk dalam hadis syadz orang panggil, atau hadis matruk, tak boleh pakai walaupun sahih. Banyak hak lagu ni ulama tak sepakat sahih, tapi dia tak sepakat. Misalnya Imam Malik dia kata at-tasbih lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Dia tak pakai tu. Hadis tu sahih. Dia tak pakai. Kalau tu imam salah dalam semaya, orang lelaki tu subhanallah, orang perempuan tepuk tangan. Tepuk gini bukan gini, gini. Tepuk gitu. Kebanyakan ulama pakai tu. Termasuk Imam Syafi'i, imam lain pun pakai tasdik. Yang ni orang perempuan tidak tegur subhanallah, tidak kata gitu. Tapi Imam Malik kata tak. Apa? Tepuk-tepuk tangan dalam semaya. Tak sesuai tu dengan semaya tu. Jadi orang perempuan lah ke mana?
Tegurlah, subhanallah juga, kata dia. Tegurlah. Lagu mana? Subhanallah. Kata subhanallah juga. Lepas tu bunyi sorang pun tak apa. Dimaafkan di situ, dibenarkan. Jadi hadis tu dia kata dia ada latar belakang lain, cerita lain waktu tu. Orang ada dia faham gitu. Orang lain faham lagu lain, biarlah, masing-masing. Tapi dia tak faham gitu. Ya Nabi SAW kata at-tasbihu lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Tu dia ada latar belakang dia. Orang panggil asbabul wurud. Kalau Quran dia ada asbabun nuzul. Apa dia ayat ni turun ni ada cerita ke di sebalik turun ayat ni? Itu asbabun nuzul. Hadis pun dia ada juga lagu tu. Asbabul wurud orang panggil. Ceritanya sahabat-sahabat suatu ketika bila tu imam salah dia tepuk tangan. Tepuk gini ke tak cara. Nabi pun kata apa buat lagu tu ya? Tasbih tu sesuai untuk lelaki. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan dia teguh waktu. Jadi tepuk tangan ni bukan khusus, tak boleh, tak sesuai untuk lelaki. Perempuan pun serupa juga. Sebab dalam sembahyang dia tak sesuai. Yang sesuai je kepada dia tasbih. Dia buat ikut. Sebab Nabi tegur. Ada orang tegur, dia tidak kata subhanallah, tapi dia tepuk tangan. Itu tak sesuai tu. Itu biasanya kalau di luar orang lelaki buat. Orang perempuan buat lagu tu kalau di luar sembahyang. Orang lelaki tak buat lagu tu. Maka dalam sembahyang pun tidak sesuai juga. Jadi tidak sesuai itu bukan khusus untuk lelaki saja, perempuan juga tidak sesuai. Itu yang dia faham. Lepas tu hadis sahih banyak, dia tak pakai. Dia tak pakai sebab tidak sesuai. Dia kira tidak sesuai itu macam main pula. Tak sesuai dengan sembahyang. Jadi supaya juga ni berapa banyak hadis yang sahih, tapi cara kita tak sepakat tu dia kena ada lah cara dia, kaedah dia. Tak boleh sesuka hati kita, tak boleh. Jadi orang-orang yang mengaji, orang-orang yang pandai dia boleh tahulah ni lagu mana, ni lagu mana. Kalau orang nak perakak kita pun boleh jadi melalui dia buat sanad hadis. Comel molek dah. Kita kena tengok lagi banyak sudut lain yang ada kaedah dia. Tak apalah. Kita pergi kepada hadis. Ni yang pertama ni. Aisyah kata, sesungguhnya beliau menceritakan, katanya aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kakiku berada di sebelah kiblatnya, yakni melintang di tempat sujudnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengisyaratkan kepadaku dengan menyentuh kakiku. Itu makna ghamasa. Apabila hendak sujud, maka aku melipatkan kedua belah kakiku. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, aku menghulurkan semula kakiku. Aisyah berkata, rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampu. Jadi ni dia cerita. Aisyah duduk tidur depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia tak sebut tidur tu atas apa. Kira-kiranya atas tilam lah. Atas tilam. Sebab Aisyah walaupun tak sebut sini, dalam dua riwayat selepas ni memang jelas sebutlah atas tilam. Sebab orang tidur ni bukan separuhnya atas tilam, separuhnya di bawah tilam. Bila dia kata di bahagian kaki dia tu tempat Nabi sujud, bermakna dia melentai begitu. Kalau kita kata kok di kiblat, kok di kiblat. Jadi kaki dia tu kena tempat sujud Nabi. Jadi kalau tubuh dia duduk atas tilam, kaki dia pun atas tilam lah juga. Takkan kaki dia tu di bawah tilam. Kalau lagu tu dia tidur separuh lah, separuh tilam. Dia tidak. Nabi SAW bersembahyang melentai gitu. Tilam tu panjang, dia lentai gitu. Tempat sujud dia tu kena kaki Aisyah. Kaki tu kira-kira atas tilam lah. Bukan di bawah tilam. Tapi tidak nyata lagi. Dalam riwayat yang pertama ni tidak nyata. Cuma secara kesimpulan yang kita buat, kalau dia tidur atas tilam, semua tubuh dia atas tilam lah. Termasuklah tempat kaki dia tu. Bila dia lipat, situlah Nabi sujud. Jadi Nabi sujud tak atas apa? Tentulah atas tilam. Sebab kaki dia pun duduk atas tilam juga. Itu secara kesimpulan kita dapat buat, ni dia sujud di atas tilam. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua,
tidak menghalang sembahyang seseorang tu kalau orang tidur melintas. Hak tak bolehnya lalu litah tu tak boleh. Tapi kalau tetap tidur gitu tak apa. Lalu litah orang sembahyang memang dosa besar. Ni semua ni pengajaran kepada kita. Tapi kalau lagu ni ada dosa besar? Kalau dosa besar takkan Nabi lah, takkan bini dia buat lagu tu. Menunjukkan kalau orang tu tidur tetap tak apa. Dan tidak perlu kata pergi ambil tempat lain. Situlah boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Bila dia bila dia nak sujud, oleh kerana lama, apa yang kita kata Aisyah dia tak khabar, dah tidur nak khabar kan. Lepas tu lama dia sembahyang, duduk berdiri tu baca panjang ayat tu. Aisyah menceritakan ada kalanya dia baca surah Baqarah tu. Tahu kan? Panjang benar dah. Jadi nak boleh sampai ke rokok sujud tu, betul pula dalam kakinya. Bila betul tu, Nabi SAW akan isyaratkan dengan dia sentuh kaki saya, kata dia. Saya pun faham lah, dia nak sujud lah tu. Saya pun lipat kaki. Yang ni Aisyah tu melintas gini. Kalau kita kata kiblat ni, lebek dia begitu. Nabi sembahyang di ujung kaki ni, dia melintas. Bila begitu dia akan lipat kaki. Sinilah Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan air sembahyang. Sebab kaki biasanya, kecuali kalau sejuk benar, pakailah stocking. Kalau tidak, tak pakai. Kaki dia tu terdedah lah. Bila dia jamu dalam keadaan gelap pula tu, manalah dia nak nampak sini tertudung, sini tidak tertudung, terbuka misalnya. Dia akan isyarat, dia akan jamu kaki tu Aisyah lipat. Ini menunjukkan dia tidak berlapik. Dalam keadaan tidak berlapik pun tak batal air sembahyang. Kalau batal air sembahyang, mesti dia berhenti. Tak boleh terus sembahyang dalam keadaan batal air sembahyang. Dan kalau memang benda ni boleh membatalkan air sembahyang, tentu Nabi ambil berat. Dia sembahyang, jangan sampai jamuh gitu, dia pergi duduk tempat lain lah. Ataupun dia pesan kau pakai boleh nak stocking tu. Tak ada. Semua ni tak ada. Semua ni tak ada. Bila tak ada, kita pakai dalam keadaan hak biasalah, hak asal. Hak asalnya kosong. Dalam keadaan kosong tidak berlapik tu, bila sudah sentuh, walaupun dalam sembahyang tak batal. Itulah antara pegangan orang yang mengatakan tak batal air sembahyang walaupun bersentuh tanpa berlapik tu. Inilah antara dalilnya. Jadi bagi orang yang mengatakan berlapik tu, dia kata tak ada dalil berlapik, tak ada tu kan. Dan kalau memang membatalkan sembahyang, tetap patut lama duduk cacat sembahyang gitu, masuk batal, kena berhenti. Tak ada sudah sembahyang, tak ada sepenuh. Patut kau buat lagu tu. Kira-kiranya Nabi akan pesan dulu lagi, ataupun dia sembahyang tempat lain kau sikit, jangan jadi berlaku sentuh isteri dia tu. Semua ini tidak berlaku. Bila tidak berlaku, inilah menunjukkan tak batal. Kalau batal dia berhenti dah, mana boleh sembahyang tanpa air sembahyang. Dia berhenti dah, ni tidak berhenti. Inilah antara dalil yang kuat juga bagi orang yang mengatakan tak batal air sembahyang sentuh. Kalau kita nak pakai batal, tak apa, pakai. Tapi kalau lagu saat ni kena berhentilah sembahyang, tak ada sepenuh. Tak boleh kita sembahyang mana dalam keadaan yang membawa kepada tidak sepenuh sembahyang kita, tak boleh. Tapi Nabi telah buat, tak boleh lagu mana. Kalau kita buat lagu lain, maknanya kita tak turut Nabi. Nabi buat lagu ni, kita buat susah pula. Kita kata tak boleh. Nabi kata tak apa. Tu dia naknya. Bila orang lain bertemu dengan Nabi SAW, kita kena pakai hak Nabi. Nabi buat lagu mana. Kalau kita beralih pergi tempat lain, jadi tidak serupa Nabi buat dah lah. Kalau nak suruh serupa Nabi buat, atas lembek tu juga. Sembahyang dah sentuh tak apa. Tapi orang Syafi'i tak boleh. Banyak ni saya tak serupa ni. Banyak tak serupa. Banyak tak serupa. Dan sentuh kaki apabila hendak sujud, maka aku melipatkan kedua belah kakiku. Lepas pada tu holos semula.
Rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampu, kata dia. Yakni itulah antara sebab dia tidak lipat kaki itu. Mungkin ada ketikanya dia tidak jendera molek, dia tahu Nabi nak sujud ke nak apa, tapi dah kerana lampu tak ada, tak tahulah, dia tak lipat. Kena Nabi sentuh dulu. Tak apalah. 473 tu ada beberapa pengajaran daripada hadis ini dan beberapa panduan. Antaranya ialah, satu, lelaki boleh bersembahyang dengan menghadap ke arah perempuan. Boleh. Kedudukan perempuan di hadapannya tidak memotong, apalagi membatalkan sembahyangnya. Yang kita sebut memotong tu sebab dalam hadis ada sebut. Ada sebut dengan perkataan yaqta'u. Yaqta'u tu mana potong. Bagaimanapun sesetengah ulama berpendapat makruh orang lain selain daripada Nabi SAW bersembahyang dalam keadaan seperti itu, kerana dia mungkin sekali terganggu dan tergoda dengan kehadiran perempuan di hadapannya. Berbeza dengan Rasulullah SAW, terutamanya apabila diingat sembahyang beliau berlaku dalam suasana gelap, tidak berlampu. Maka tidak ada kita kata gangguan lah. Kepada kita pun kalau tidak ada gangguan, apa? Kalau tidak ada gangguan, kalau ada gangguan tu iyalah jadi makruh. Kalau tidak ada gangguan, tak apa. Serupa je. Ni jangan kita kata pada lelaki saja, perempuan pun begitu juga. Kalau perempuan semai, suami je duduk tidur, tak apa. Serupa tadi juga. Tapi jangan sampai terganggu. Kalau terganggu jadi makruh. Kalau tidak terganggu, tak apa. Serupa juga sebaliknya, serupa. Yang kedua, sedikit pergerakan di dalam sembahyang tidak membatalkannya. 2 kali bulan tidak, salah. Sedikit pergerakan di dalam sembahyang tidak membatalkannya. Jadi bergerak tu, kita kata jamuh sentuh tu, itu bukan perbuatan sembahyang, tu tak ada kena mengena. Kalau bergerak banyak, rokok, sujud itu, tak apa, tu memang perbuatan sembahyang, sebahagian daripada sembahyang. Hak di luar sembahyang tidak kena mengena dengan sembahyang. Misalnya sentuh isteri, jamuh dia ke, cuih dia ke, sedikit lagu tu tak apa, tidak membatalkan sembahyang. Ketiga, keharusan bersembahyang dengan menghadap ke arah orang yang sedang tidur, tak apa juga. Orang tengah tidur, padahal kita kata dia tengah tidur, dia tak khabar, boleh jadi dia balik tu mari kena kita kau kena. Tak apa. Bila Nabi SAW buat tu, dia segala kemungkinan yang mungkin berlaku tu, tak apalah. Katakanlah dia tengah duduk tahiyat, bini dia tu balik bak kena atas paha dia. Sama ada dia tak si tolak, ataupun dia nak tolak, kau lah tak salah dia lah. Kejut pula kawan duduk tidur dah. Kita kata kau kalau tolak, tak apa. Kalau tak tolak, dia duduk dah, tak apa. Sebab kita menanggung bukan yang kotor. Bukan kotor. Kain dia tidak kotor, betis dia tidak kotor, lutut dia tidak kotor. Apa dia yang menghalang? Tak ada. Supaya juga sebaliknya, kalau perempuan semai, suami dia tu balik, kena atas dia, lagu tu juga. Tak apa. Tak payah kesok lah. Tak payah tolak, tak payah tolak. Biar duduk gitu, tak apa. Sah semaya. Lepas tu kita kata apa ya rajin kita jumpa dalam hadis ni dah. Nabi SAW duduk semaya, bini dia duduk tidur. Gitu sama kah? Sering kali begitu. Sebab semaya malam ni kepada Nabi SAW dia wajib, kepada orang lain tak wajib. Dia wajib. Dia ada hak kemudahan untuk dia pun ada juga, hak berat kepada dia pun ada juga. Orang lain tak kena, dia kena. Sembahyang malam tahajud ni wajib kepada Nabi SAW. Bini dia tidak. Walau bagaimanapun, dia setelah sembahyang beberapa lama, biasanya dia akan gerak bini dia. Lepas pada tu sembahyang, pakat sembahyang, sembahyang bersama-sama dengan berjemaah pula. Selalu berlaku begitu. Tetapi dia tidaklah. Di sini menunjukkan kalau kita tu kuatlah kita. Bini kita tidak semesti kuat.
kita kena ambil kira juga dia. Kena ambil kira juga kadar dia. Jadi apabila tidak wajib kepada dia, biar pandai-pandai lah, sekadar yang dapat memenuhi sunat sembahyang malam tu cukup dah. Tak perlulah lama nak erek dia, ya? Tak perlu. Ini menunjukkan Nabi SAW mengambil kira orang yang nak ikut dia, termasuk isteri dia. Janganlah terlalu kita tu nak jaga jemaah misalnya kita pun daripada awal lah gerak bini kita, sedangkan dia banyak kerja lain. Kita tak ambil kira kerja dia, banyak kali bangun untuk tengok anak gapo gitu gini, menyebabkan dia tak boleh tidur dengan tenang, tak puas tidur. Jadi kita tak ambil kira tu, kita kira dah jemaah semacam. Begitu juga kalau sembahyang fardu pun kena ambil kira lagu mana. Kalau anak tu duduk jerit, biarlah kita sembahyang, biar dia cara ke anak tu dulu. Kalau dalam keadaan tenang tak apalah. Dalam keadaan tidak tenang, sebab orang perempuan ni kalau mengikut setengah-setengah mazhab, dia kalau sembahyang seorang pun ada kelebihan dia juga di rumah. Tidak kata syarat kena jemaah, bahawa ada kelebihan kena masjid, tidak syarat. Bila kita ingat tu, senanglah, senang. Dalam keadaan-keadaan tertentu tak payahlah erek sokmo, biar jemaah tak perlu lagu tu. Sebab orang lelaki boleh jadi dia banyak masa luar dia tu, dia tidak terganggu dengan anak-anak tadi. Tak apalah dia nak buat lah. Yang ni kalau kita buat benda sunat, jangan kita pandai orang tak molek kalau orang tak buat. Jangan kita duduk badi pula, aku banyak, dia sikit. Ini benda sunat. Kalau benda sunat kepada orang tu, kalau dia tak buat pun tak apa. Jangan kita pandai kurang dia dengan sebab kurang lebih ni bukan atas perkara tu saja, atas sembahyang saja, banyak lagi benda lain. Kena ambil kira tu. Yang keempat, hadis ini merupakan salah satu dalil Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya tentang menyentuh perempuan atau bersentuh-sentuhan dengannya tidak membatalkan wudu. Seperti tadilah. Yang kelima, boleh, ini harus bersembahyang di atas tilam dan lain-lain hamparan seumpamanya, boleh. Yang keenam, kata Aisyah bahawa rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampu, menunjukkan pada umumnya rumah-rumah pada ketika itu tidak berlampu, atau kalau ada pun tidaklah sebanyak yang terdapat di zaman sahabat selepas pada itulah. Sebab tu dia kata rumah-rumah pada ketika itu tak ada lampu. Jadi zaman dia hidup selepas pada Nabi tu banyak lampu ada, mewah dah, senang dah pada masa tu. Dalam riwayat yang kedua kita tengok Aisyah riwayat ni, dia kata Rasulullah SAW bersembahyang di atas tilam isterinya dalam keadaan dia terlintang di antara baginda dan kiblatnya yang di tempat sujudnya, seperti terlintangnya jenazah, yakni orang mati. Orang mati bila disembahyangkan. Jadi rupanya lagu itulah kalau kita kata kiblat kot ni, melintang begitu. Ni orang sembahyang menghadap kiblat. Nota 474 hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bahawa kepala Aisyah berada di sebelah kanan Rasulullah. Bila Rasulullah menghadap kiblat tu kan, kepala Aisyah duduk alik kanan. Alik kanan. Sebab kaki dia jamu tu ada alik kiri. Alik kiri Nabi lah. Gitu. Tetapi Nabi SAW menghadap tu, kaki dia tu sedang menghadap dengan kaki dia lah, tempat sujud Nabi tu. Begitulah kedudukan jenazah apabila disembahyangkan. Kepalanya berada di sebelah kanan orang-orang yang menyembahyangkannya. Ini daripada hadis ini, setengah-setengah amalan orang kita tu dia buat berbeza. Kalau lelaki, kepala dia adalah kanan orang sembahyang tu, adalah kanan orang sembahyang. Maknanya kalau orang berdiri menghadap kiblat ni, kepala tu dari kanan. Tapi kalau orang perempuan dia sibuk, pusing-pusing kata dia, biar kepala alik kiri.
biar kaki alik kanan. Sebenarnya tidak ada asas waktu itu. Ni dia sebut seperti melintangnya jenazah. Jenazah lah ke mana? Kepala dia duduk alik mana? Sebab tempat sujud Nabi SAW tu kaki dia menunjukkan kepala duduk alik kanan. Dan dia kata seperti jenazah. Jenazah ni lah ke mana? Ketika orang nak semaya itulah jadi gininya, menunjukkan serupa. Lelaki dengan perempuan serupa. Tak perlu pusing-pusing. Sebab kalau orang pergi dalam kubur pusing gitu, kalau tak dalam kubur dah. Kalau ni kiblat aliyah, kepala duduk alik kanan orang masuk, bukan duduk alik kiri. Kalau perempuan serupa dengan lelaki juga. Dan kalau serupa pakai dalam kubur, apa dah atas dia tak serupa. Dan dia kata dah seperti jenazah melintas. Jenazah ni orang letak kepala alik mana? Alik ni. Dan kita tengok hadis ni, kepala Aisyah alik mana? Nabi alik kanan Nabi, bukan alik kiri. Kalau begitu serupa lah lelaki dengan perempuan. Setengah-setengah orang dia sibuk benar benda-benda gitu, padahal tak ada dek pun. Serupa saja. Dan semayang orang mati, sama ada duduk membetuli kepala dia, dada dia, kaki dia, boleh. Tidak syarat kena duduk tengah, duduk di kepala, tak syarat. Sebab dia sebut seperti melintang jenazah. Dan kena Nabi SAW tu kaki dia. Jadi Nabi duduk alik kaki, menunjukkan boleh lah kalau jenazah pun lagu tu boleh juga. Lagu mana-mana, depan ke, tengah ke, belakang ke, kaki ke, bahagian kaki, tak apa berlaku. So, jadi kalau kita tak boleh kata tu imam ni apa, saya dah ni ikut dia lah, boleh berlaku. Nak duduk di bahagian mana jenazah boleh. Lelaki perempuan sama saja. Terutamanya kalau zaman ni kan, dia ada orang letak nak semaya tu, dia dalam keranda gitu kan. Dalam keranda tu lagi tak nampak apa-apa, serupa lelaki dengan perempuan. Ya zaman dulu tu dia ada beza tu. Ulama ni kata kena duduk sini, dia kena duduk sini, sebab dia bukan duduk dalam keranda. Supaya orang Palestin tu, tengok orang Palestin kan atas apa dia stretcher tu, gitu je letak. Lepas tu kalau letak kain, satu kain tu jadi nampak, mungkin nampak susuk tubuh perempuan dengan lelaki tu mungkin berbeza. Kalau kita letak gitu, letak dalam keadaan itulah disebut dalam kitab-kitab tu kena jaga supaya tidak jadi terdedah sangat pada orang yang sedang bersembahyang di belakang, nampak tubuh dia. Tapi kalau dalam keadaan sudah ada keranda tu, tak nampak, serupa lelaki dengan perempuan. Tak perlu kena nak tutup, nak jaga, nak melera, nak tutup bahagian mana-mana daripada pandangan orang lain. Tak perlu, serupa. Hak kata perlu gini-gini tu dalam keadaan tadi. Dan hadis yang ketiga, iaitu Urwah menceritakan Nabi SAW bersembahyang, Aisyah terlintang di antaranya dan kiblatnya. Kiblat maksudnya di sini tempat sujud dia tu lah, di atas tilam yang mereka berdua tidur. Bukan tilam lain, bukan tilam bini dia saja ke, bukan tilam dia saja ke, tilam yang sama. Yang ni dalam keadaan ada kemungkinan terkena najis, itu pun Nabi tak kira, tak apa dalam keadaan itu. Tidak kata mesti kena yang mesti khusus macam sejadah tu untuk semayang, tak. Tilam walaupun tidak lapis sejadah datang tu, tilam walaupun tidur, asalkan tidak ada nampak sesuatu yang kotor. Kalau nampak tu tak boleh lah, tak boleh. Tapi sebab kita sebut baru ni kan, kalau katakanlah tempat najis itu di sini, depan ni, bila kita sujud tak kena tempat tu. Kalau orang lelaki kan, dia pakai seluar ke misalnya, tak kena, duduk celah pohon, tak kena, tak apa, sah lagi semayang. Sampai ke peringkat tu, ini tak perlu susah lah, situ selalu boleh semayang. Tempat sempit lagu mana pun boleh nak semayang. Yang pentingnya kita buat hak itulah yang baik. Jangan jadi halangan, jangan ada halangan. Kita boleh kata sebab ni tak semayang, sebab ni tak ada. Sebenarnya boleh semayang dalam semua keadaan. Hadis ini menunjukkan tilam yang digunakan oleh suami isteri boleh juga dijadikan tempat sembahyang, dengan syarat di tempat berkenaan
Yang tempat yang hendak dikerjakan solat itu sendiri tidak terdapat kesan najis, walaupun mungkin sekali di mana-mana bahagian tilap itu telah terpalit najis. Namun selagi ia tidak jelas kelihatan dan selagi tidak betul-betul dikesan, ia harus digunakan untuk bersembahyang. Begitulah ceritanya. Sekat tu lah dulu hari ni lah. Ni panjang pula ni. Dan begitulah lebih kurangnya perbincangan kita pada hari ini. Ada beberapa hadis, iaitu berkenaan dengan tempat bersembahyang, tempat bersembahyang dan benda yang boleh dilapik untuk bersembahyang itu sampai ke peringkat tilam. Ya, suami isteri buat tidur pun boleh, tidak ada halangan. Hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wan. Muslimah di sana. Muslimah, ganti ada tangan dari muslimah. Kalau kita semaya disebut ini tak ada tahu buku satu subhanallah. Setelah baca baca ayat tu dia tak pandai nak sambung lalu lupa dah. Pun buku Hak semua lah, kalau lelaki ada lelaki. Boleh. Muslimin ada? Ya. Semayang raya ada ustaz, dia kena TV. Jadi ada semayang raya, lagi tak ada, boleh di rumah. Tapi kita ayat pendapat orang pun dia begitu. Memang boleh pun. Memang boleh pun. Dan dia tidak syarat khutbah ke apalah. Semaya saja. Mana? Dulu kita sudah bicara hak pakai baju bergambar. Di tubuh ni. Kalau hak tu boleh, hak ni lagi lah boleh. Ada dulu. Gambar tu gambar solid, apa sudah bicara tu. Ada. Cuma kalau boleh jaga hak tu lebih molek mana-mana. Dari segi sah semaya tu sah. Boleh nak misalnya tak boleh salah aku tak. Sujud selawat dalam semaya tak ni? Di luar semaya adalah, itulah sebaik-baiknya. Kalau tidak pun tak apa. Mana? Itu khilaf lah. Ada khilaf. Macam-macam, minyak pun boleh, petroleum, buah-buah, buah lima, buah nenah, macam-macam. Dia tidak buah anggur saja. Jadi hak boleh dikatakan disepakati tak bolehnya hak daripada buah anggur. Daripada buah anggur. Tapi itu pun kalau mazhab zahiri tak apa. Kalau daripada buah anggur, alkohol makan tak boleh. Makan tak boleh. Tapi kalau bubur dalam air wangi ke apa ke untuk sebagai penahan, tak apa. Masih khilaf lah. Ada hak kata tak boleh, ada hak kata boleh. Kalau mengikut orang hak kata tak boleh, tak boleh. Kalau orang hak kata boleh tu, kita tak boleh halal dia. Mana? Tasyahud Ibnu Mas'ud. InsyaAllah. Dia tasyahud ni banyak sebenarnya. Ibnu Mas'ud tu antara hak masyhur lah, hak tu yang paling kuat sebenarnya.
Kalau buat waktu lebih banyak, lebih molek sebenarnya. Hak lain tu buat jarang. Okey, Umar skim kat Kelantan untuk majlis pusat pengajian Quran kuasa masih dibuka.